الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. فيا معاشر المسلمين رحمكم الله. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Nazir, ahli jawatan kuasa dan seluruh tenaga yang menggerakkan program anjuran Masjid Irsyad. Seterusnya kepada semua yang saya ingin menyatakan rasa hormat, para hadirin yang disayangi, yang dihormati. Sebab satu program yang dianjurkan tanpa dukungan dan sokongan para hadirin, maka program tersebut sebenarnya sia-sia. Sebab itu mungkin kalau tuan-tuan tidak dinyatakan di permulaan, tapi sebenarnya di sisi Allah tuan-tuan telah mengecapi, menerima satu nikmat yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti biasa, sebagai muqaddimah, orang-orang salih akan mulakan apa-apa pun dalam hidup ini dengan menyatakan syukur yang tidak terhingga ke hazrat Rabbul Izzah. Setiap saat kita merasai Allah Tuhan kita yang sangat baik, yang meminjamkan kepada kita nyawa. Nyawa ini sangat berharga di sisi Allah. Bila-bila sahaja kita boleh dijemput tanpa diduga. Sebab itu antara doa yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatik. Antara doa yang dianjur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar ia menjadi amalan kita dan ia menjadi kekerapan, iaitu, ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada hilangnya kenikmatan. Yang kedua, tahawuli afiatik, perpindahan afiat. Dulu kita dalam keadaan sihat, tiba-tiba kita tidak diberi kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang memberikan kita kesihatan Allah. Tanpa sihat tak mungkin kita dapat hadir ke rumah Allah Ta'ala yang maha hebat ini. Cuma manusia ini biasanya dia akan sedar tentang nikmat apabila nikmat itu terlerai daripada genggaman mereka. Kalau kita cerita pada pagi ini, pada tengah hari ini, alhamdulillah, syukur kita diberi kesihatan. Kita dapat melangkahkan diri ke rumah Allah. Akan tetapi, ya, kita kata kita syukur, kita sihat, tetapi menghayati makna sihat hanya akan benar-benar difahami oleh orang yang telah terlantar di katil hospital, menulis di balik jendela hospital sambil leleh air mata, ya Allah, alangkah bagus kalau aku sihat, aku boleh keluar bekerja, aku boleh bersama dengan keluarga, aku boleh menyembah Allah di rumah Allah Ta'ala. Jadi oleh itu orang yang telah tidak ada baginya kesihatan. Jadi orang sakit baru tahu harga nikmat sihat. Demikian juga kita tidak tahu harga nikmat nyawa yang Allah pinjamkan kepada kita. Hanya orang yang telah doktor menanggalkan baginya alat-alat mesin, dan kata doktor bukan menghitung hari, bukan menghitung jam, tetapi si pesakit ini hanya akan boleh hidup beberapa minit sahaja sebenarnya. Pada saat itu mungkin dia menangis sambil berkata, alangkah indahnya kalau aku masih
diberikan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang benda yang kita tak suka buat hari-hari, tapi kalau kita tahu itu hari terakhir, rupanya apa yang kita tak suka indah sebenarnya. Diceritakan bagaimana seseorang itu dia berhadapan dengan isterinya yang menghitung detik kematian kerana sakit berat. Dan kemudian orang bertanya apa yang dia sukai dalam sakit-baki hidup dia. Dia kata, apa alangkah indahnya kalau aku dapat menyalin lampin anak saya. Alangkah indah kalau saya boleh menyediakan air sejuk untuk suami saya. Benda yang kalau kita rasa umur kita panjang, alangkah meluatnya nak buat benda tu. Sebab itu semua yang saya hormati, orang yang beriman, dia sentiasa penuhkan hayatnya dengan syukur pada Allah. Dan kita takut apabila Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa qalilun, sedikit. Sedikit sekali kata Allah. Ya, sebab ayat ini dibaca oleh orang-orang salih sambil leleh air mata dan mereka menangis teresak-esak. Sedikit sekali kata Allah, hamba-Ku asy-syakur, yang memberi maksud sangat-sangat bersyukur. Allah tak kata wa qalilun min ibadiyasy syakir, tak, Allah tak kata sebab dalam bahasa Arab perkataan asy-syakir ini maknanya orang bersyukur. Perkataan syakur pula adalah orang yang sangat-sangat bersyukur. Itu perbezaan antara asy-syakir dengan syakur. Sebab kalau kita buka terjemahan, kadang-kadang tak mampu nak menterjemahkan seperti di asal maksud bahasa Arab itu. Syakir adalah isim fa'il, syakur sighah mubalaghah. Maknanya Allah nak bagi tahu sebenarnya orang yang bersyukur itu ramai, orang yang tak bersyukur lagi ramai. Yang sedikit adalah orang-orang yang benar-benar bersyukur. Itu dia. Itu yang tak ramai. Jadi maknanya orang salih, kenapa mereka menangis? Sebab mereka bertanya ke dalam hati mereka sendiri, adakah aku ini melayakkan diri aku ini sebagai hamba Allah yang benar-benar bersyukur? Maknanya setiap kali mendapat nikmat daripada Allah, menyungkur sujud di hadapan Allah. Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut antara nikmat yang manusia lupa nak bersyukur adalah nikmat dia dilahirkan dalam keadaan Islam. Nikmat dia menjadi seorang Muslim. Para sahabat seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, tak pernah kering air matanya daripada menangis, hanya kerana aku telah dipilih oleh Allah menjadi orang Islam. Hari ini berapa ramai di kalangan kita yang alhamdulillah lahir diberi nama Islam, menyatakan terima kasih kepada Allah. Sebab itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia biasa berjalan di ronda-ronda pada waktu malam, di lorong-lorong, di celah-celah rumah orang kota Madinah. Sampai di satu rumah di malam hari. Sebab itu antara pentadbiran yang baik, apa yang disebut sebagai management walking around, yang sebenarnya para sahabat, Nabi-Nabi semua dah laksanakan, iaitu meronda-ronda melihat keadaan rakyat di sekitar. Jadi Hazrat Umar radhiyallahu anhu menjadi amalan kebiasaannya, dia akan ronda melihat keadaan rakyat. Jadi Umar radhiyallahu anhu berkata, aku tak tahu bila aku patut tidur. Sekiranya aku tidur pada waktu malam, urusan aku dengan Allah tergendala. Dan sekiranya aku tertidur pada waktu siang, urusan aku dengan manusia tergendala. Maka berjalanlah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pada waktu malam. Kemudian dia mendengar di sebuah rumah bacaan yang dialunkan oleh orang di dalam rumah, membaca ayat Allah dalam rumah tersebut. Rupa-rupanya mereka sedang bertadarus, suami isteri sedang bertadarus. Jadi antara benda yang kita digalakkan ialah membaca Al-Quran di rumah-rumah, ataupun bertadarus. Maksud tadarus ni, kita baca, orang lain dengar, kemudian giliran dia pula dia baca, kita dengar. Jadi bertadarus, rupa-rupanya mereka sedang bertadarus di rumah mereka. Suami isteri sedang bertadarus di dalam rumah.
suami membaca, isteri mendengar, isteri membaca, suami mendengar. Jadi dalam rumah itu orang membaca ayat sambil dibacakan oleh suami yang biasa kita baca dalam surah Yasin yang berbunyi wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu iqra'ul Quran wabku fa in lam tabku fatabakau. Yang bermaksud bacalah olehmu Al-Quran dan menangislah. Sekiranya kamu tidak boleh menangis, desak diri kamu untuk menangis. Jadi isterinya teresak-esak menangis bila mendengar suaminya membaca wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dibaca pula oleh isterinya wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Dengar dalam rumah tersebut mereka menangis. Dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu ketika masih dibacakan ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila mendengar ayat tersebut bergoncang tubuhnya sehinggalah dia tidak mampu tahan longlai dan jatuh pingsan. Bila dia sedar azan yang pertama dilaungkan, sahabat-sahabat dah pergi ke Masjid Nabawi, didapati bahawa ada seorang yang terbaring pingsan di tengah jalan. Dan alangkah terkejutnya mereka mendapati dia adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu dia didudukkan dalam masa yang agak lama, dikejutkan sehingga terbangun Sayyidina Umar radhiyallahu anhu daripada pingsannya. Jadi ketika dia mencelikkan matanya, didapati bahawa sebenarnya pada seluruh bahagian matanya penuh dengan air mata. Pada dadanya basah dengan air mata. Pada janggutnya basah dengan air mata yang mengalir. Dan orang tahu Sayyidina Umar jatuh kerana kuat tangisannya. Dan orang bertanya pada Sayyidina Umar, "Ma yubkika ya Amirul Mukminin?" Apakah yang menyebab engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Apa kata Sayyidina Umar? Aku dengar orang dalam rumah membaca ayat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Ayat ini kita selalu dengar. Dan kita selalu baca. Dia yang hari-hari baca Yasin dia tahulah. Tapi kita tidak peduli pun apa makna yang tersirat dalamnya. Kita tidak mentadabburkan ayat tadi. Sambil-sambil baca, sambil tengok berita, sambil-sambil baca, sambil tengok handphone pun ada juga. Kenapa? Sebab apa kata Sayyidina Umar? Aku mendengar orang dalam rumah membacakan ayat Allah bila mana Allah menyeru kepada seluruh manusia di hari akhirat kelak, di yaumul mahsyar, dengan seruan yang sangat keras daripada Allah, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, berpisahlah pada hari ini wahai orang-orang yang durhaka kepada Allah. Allah bagi tahu di hari akhirat nanti. Sebab dunia ini kadang-kadang durhaka atau baik tak dapat beza. Bahkan kadang-kadang orang durhaka pun boleh dabik dada dan boleh berbangga dengan dosanya. Macam yang disebut oleh ulama dalam syairnya, "Waman aznaba dhanban fa huwa yadhhak fa inna Allah yudkhiluhu an-nar wa huwa yabki." Dalam syairnya, siapa yang melakukan dosa pada Allah dalam keadaan ketawa, Allah akan bakar ia dalam neraka dalam keadaan ia pasti menangis. Sebab itu dunia kita tak nampak, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala kata bila sampai di hari akhirat besok pada yaumul mahsyar, Allah bagi tahu kepada seluruh manusia, berpisahlah wahai kamu mereka-mereka yang durhaka pada Allah di atas muka bumi. Kenapa Sayyidina Umar menangis? Aku takut aku tergolong dalam golongan hamba Allah yang durhaka kepadanya. Cuba bayangkan tuan-tuan, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu takut dia tergolong dalam golongan hamba Allah yang durhaka. Maka sebab itu dia kata manusia bersyukur sebagai Muslim tak ramai. Tetapi apabila Allah pisahkan, tiba-tiba kita mendapati kita berada dalam kelompok yang Islam pada saat itu, barulah manusia terasa berterima kasih dan bersyukur pada Allah kerana dia dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi di dunia ini kita katakan bahawa Imam Ghazali rahimahullah berkata, orang ramai tak bersyukur jadi Muslim, tak ramai orang syukur kerana dia menjadi mukmin. Dia diberi peluang untuk salat, dia boleh duduk dalam majlis ilmu,
dia boleh hadir diri dalam pengajian agama, tetapi tak datang pun sedikit dalam perasaan dalam hati dia, tak datang pun perasaan dalam hati kita terima kasih kepada Allah, syukurnya aku dapat melaksanakan ketaatan kepadamu wahai Allah. Ya Allah, kerana engkau pilih aku melakukan ketaatan, aku syukur pada engkau. Itu tak ramai tuan. Sedangkan orang-orang salih setiap kali melakukan ketaatan kepada Allah, hari ini kita ingat, kita beristighfar, kita mohon ampun daripada Allah selepas kita buat dosa. Tak, bahkan selepas setiap ketaatan pun, walaupun kita buat amal kebaikan pun, kita kena istighfar pada Allah. Takut-takut amalan itu tidak sempurna dan tidak diperkenan oleh Allah. Jadi orang-orang saleh setiap kali melakukan ketaatan, tidak ada yang keluar daripada mulut mereka melainkan perasaan syukur yang tidak terhingga kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kan mereka menangis. Jadi benarlah firman Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Hazrat Bilal bila dia laungkan azan hayya 'alas salah, marilah ke arah solat. Jadi apa yang Nabi ajar kepada kita untuk mengucap la haula wala quwwata illa billah. Muazzin menyuruh hayya 'alas salah, marilah kepada sembahyang. Maka kita yang mendengar, kita menyebut la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan yang diberi oleh Allah. Sekarang kita solat di atas kekuatan siapa? Kita sujud, kekuatan siapa? Kita boleh angkat tangan berdoa, di atas kekuatan siapa? Bukankah pemberian daripada Allah? Jadi setiap pemberian maka penghujungnya adalah syukur. Jadi alangkah kerasnya hati kita, Allah beri pemberian demi pemberian, Allah beri kita taufik untuk melakukan ketaatan demi ketaatan, tapi dalam hati kita rasa biasa-biasa saja. Ini yang kita takut, tak tahu bersyukur. Kita banyak melakukan ketaatan tapi tak tahu ataupun lupa nak bersyukur kepada Allah. Kita takut lupa nak bersyukur. Bila kita tidak bersyukur kepada Allah di atas setiap ketaatan yang kita lakukan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat pedih apabila kita tidak bersyukur kepada Allah. Apa maksudnya? Maksudnya diolahkan dalam syair ini, likulli syai'in idza faraqtahu 'iwadun wa laysa lillahi in faraqtahu min 'iwadin. Kalau hilang daripada kita ada gantinya, tetapi tidak kalau Allah hilang daripada kita. Allah hilang daripada kita, hidayah Allah hilang daripada kita, hidayah Allah hilang daripada kita, Allah sempat balik inayahnya, Allah tarik balik hidayahnya. Adakah ini tidak berlaku tuan-tuan? Tak, mustahil ia boleh berlaku. Sebab hidayah ini adalah milik Allah semata-mata. Kita baca dalam Matan Arba'in, Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis yang awal Nabi menyebut, fawalladhi nafsi biyadihi inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab wa ya'malu bi'amali ahli an-nar fayadkhuluha. Demi Allah yang jiwa aku berada di genggamannya, kata Nabi, akan ada orang di kalian, orang yang buat amalan ahli syurga hingga antaranya dengan syurga hanya tinggal satu hasta sahaja. Menjelang nak mati berubah takdir, dia melakukan amalan ahli neraka. Di manakah tempatnya, kata Nabi? Orang ini Allah akan humban dalam neraka Jahannam. Maknanya apa? Taat tetapi lupa nak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pernah bagi tahu bahawa Hazrat Umar radhiyallahu anhu orang yang sangat hebat. Sampaikan Nabi pernah bagi tahu, kalaulah ada Nabi selepas aku, maka Umarlah orangnya. Orang yang pernah Nabi duduk dengan malaikat Jibril, lalulah Umar di hadapan Nabi. Satu ketika Hazrat Umar lalu di hadapan Nabi. Ketika itu malaikat Jibril bersama dengan Nabi.
Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Sifli hasanata Umar," sifatkan kepada aku wahai Jibril kebaikan Umar. Apa jawapan malaikat Jibril? "Ya Rasulullah, law kana al-bahru midadan wasyajaru aqlaman lama hasartuha ya Rasulullah." Seandainya lautan menjadi dakwat, pohon menjadi pena untuk aku, kata malaikat Jibril, mengarang kebaikan demi kebaikan yang dilakukan oleh Umar, nescaya aku tak mampu nak mengarang kebaikannya. Hebatnya Umar radhiyallahu anhu. Yang kita baca Quran hari-hari pahalanya dia dapat. InsyaAllah dia dapat sebab yang mencadangkan pada Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu agar dibukukan Al-Quran ketika zaman Nabi tak ada Al-Quran dibukukan. Kata Umar, aku tak mampu mengangkat takbir Allahu Akbar, melainkan perkataan ini diberi izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pemberian daripada Allah, dipinjamkan oleh Allah yang aku kena syukur benar-benar kepadanya. Jadi sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah Ad-Duha, "Alam yajidka yatiman fa'awa." Allah lahirkan Nabi dalam keadaan yatim. Fa'awa, Allah Subhanahu Wa Taala beri naungan kepada Nabi dengan dia dibela oleh datuknya Abdul Muttalib. Wa wajadaka dhallan fahda. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mencari-cari. Fahada, Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepada Nabi, Allah beri hidayah kepada Nabi dengan diwahyukan Iqra kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wajadaka 'ailan fa aghna. Dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang susah, maka Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kekayaan kepada Nabi dengan dia dikahwinkan bersama Siti Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha, seorang wanita bangsawan, orang yang terhormat di Makkah. Dia telah diberi kekayaan melalui perkahwinan tersebut. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak syukur atas nikmat yang Allah beri kepadanya. Allah bagi tahu, wa ammas sa'ila wa ammal yatima fala taqhar. Kamu hidup dalam keadaan yatim, kemudian Allah beri nikmat di mana kamu telah dibela oleh datuk kamu. Jadi macam mana kamu nak syukur atas nikmat ini? Fa ammal yatima fala taqhar. Adapun anak yatim jangan kamu mengherdik. Kita cuba usap anak-anak yatim. Ana wa kafilul yatim kahatain. Nabi bagi tahu bahawa aku bersama dengan pengurus anak yatim ni seperti ini. Begitu dekatnya dua jari ini, begitu dekatnya di hari akhir besok dia akan bangkitkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma sa'ila fala tanhar. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala telah beri kekayaan kepada Nabi, maka Allah Subhanahu Wa Taala ajar kepada Nabi cara kamu nak syukur atas nikmat ini. Apa-apa sahaja orang datang, bila ada orang datang meminta pada kamu, wa amma sa'ila fala tanhar, jangan kamu mengherdik, jangan kamu membiarkannya tangan kosong, jangan kamu biarkannya tanpa diberi apa-apa, walau sekecil apapun. Walaupun ada 2 biji tamar, satu biji tamar pun, kalau ia boleh dipecahkan maka dipecah 2 dan kamu beri kepada peminta sedekah tadi. Jadi apa sahaja yang semampu kita ada apa kita beri padanya. Jangan kita biarkannya dalam keadaan tangan kosong. Dan ulama pernah bagi tahu bahawa kalau ada siapa-siapa yang datang minta dengan kita, maka kita kena anggap bahawa itu adalah utusan Allah. Allah nak tengok kita, Allah nak tengok hati kita, apa tindakan kita kepada dia. Dan akhir sekali Allah ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana nak mensyukuri nikmat hidayah yang Allah kurniakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat Tuhanmu, fahaddits, maka hendaklah kamu memperbaharui, hendaklah kamu menyampaikan nikmat ini kepada umat sejagat. Bila kita diberi nikmat
Alhamdulillah kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat melakukan ketaatan demi ketaatan. Alhamdulillah kita dapat laksanakan perintah Allah. Di luar sana berapa ramai orang lagi yang tidak dapat melakukan ketaatan yang sama. Jadi oleh itu kita kena fahaddis. Ini yang diajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, perbaharuilah nikmat tersebut kepada mereka, iaitu menyampaikan nikmat tersebut kepada mereka. Jadi kita juga berada di tempat yang sama apabila kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikurniakan nikmat ini, nikmat ketaatan, kita dapat melakukan banyak ketaatan. Kita lihat saudara-saudara kita di luar sana, di luar negara. Contohnya di China, ramai yang nak baca Quran, ramai yang nak belajar, nak mengaji Al-Quran, mereka tak ada tempat. Bahkan mereka terpaksa menyamar untuk mengaji. Jadi apabila Allah beri nikmat ini, maka kita perlu ada risau dan fikir bagaimana kita dapat menyempurnakan nikmat, berkongsi nikmat ini kepada semua saudara-saudara Islam kita, supaya di hari akhirat besok apabila kita disoal siapakah saudara kamu, kita dapat menjawab dengan cepat, kita dapat menjawab bahawa ini adalah saudara Islam. Jadi apabila kita merasai nikmat ini, sebab kita ni adalah seperti satu badan. Idza ishtaka minhu 'udwan, dalam hadis Nabi bagi tahu bahawa kalau salah satu anggota sakit, maka semua anggota akan merasai kesakitan. Jadi kita ni diibarat seperti satu badan. Kalau salah satu anggota sakit, kalau ada saudara kita yang jauh daripada agama, yang terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita perlu ada kesedaran dan kita perlu ada keinginan untuk bawa dia kepada agama, dekatkan dia kepada agama supaya dia dapat nikmat yang sama. Jadi apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk daripada kelemahan diri, semoga ia bermanfaat. Apa yang baik daripada Allah dan apa yang buruk daripada kelemahan diri, hakikatnya daripada Allah. Sekadar itu sahaja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir warham wa tajawaz amma ta'lam, innaka antal a'azzul akram. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Walhamdulillahi rabbil